entire screen je. Okay, so untuk hari ni kita akan belajar berkaitan dengan daya dan gerakan. So yang ini memang kita pun sekarang ni tengah bergerak walaupun cikgu duduk kat kursi tapi kursi cikgu boleh bergerak. Okay. Kursi boleh bergerak. So apa-apa saja yang bergerak mesti akan ada laju. So kelajuan sesuatu lah. So sekarang ni kita tengok satu term iaitu gerakan linear. Okey. So apa yang awak faham tentang gerakan linear? Gerakan linear adalah gerakan yang straight. Straight garis lurus. Okey, itu adalah gerakan linear. Dia tak ada bengkok-bengkok. Itu gerakan linear, garisan lurus. Okey. Dan term untuk sesaran di sini adalah sesaran ialah jarak lintasan terpendek yang menghubungkan dua lokasi dalam satu arah tertentu. So, kalau jarak, contoh jarak, mana pen cikgu? Jarak daripada satu tempat ke satu tempat. Contoh macam daripada sini. Dari kedai runcit tu, mana pen cikgu? Okey. So, daripada kedai runcit ni, kenapa tak detect pen? Ada je pula. Daripada kedai runcit sampai ke rumah, daripada rumah ke kedai runcit dia kena lalu jalan. Tapi sesaran ni adalah lintasan terpendek. So maksudnya paling dekat jarak adalah daripada sini ke sini straight je. Di mana masa mula-mula cikgu belajar tentang sesaran ni kan, cikgu rasa kan bagus kalau daripada rumah cikgu nak pergi sekolah tak payah lalu jalan, straight je. Mesti lagi dekat. Okay, so itulah bezanya sesaran dengan jarak. Kalau nak straight je daripada rumah cikgu ke sekolah, okay dekat je. Tapi kalau kena ikut jalan, memang macam mana pun kena ikut jalan juga. Jauh lah. Sebab kita kena belok kiri, belok kanan. Lepas tu baru boleh sampai. Cikgu nak pergi sekolah, first cikgu kena belok kiri. Lepas tu belok kiri. Lepas tu belok kiri dan belok kiri. Sebab rumah cikgu kat sini. Ini rumah cikgu. Okey, ini sekolah. Di mana cikgu kena keluar ke sini. Jalan. Keluar daripada rumah. Jalan kat sini. Sekejap Macam mana cikgu lukis ni? Padam. So dia punya ibarat. Rumah cikgu kat sini. Okey, sekolah cikgu kat sini. So cikgu kena jalan keluar rumah. Okey, ini jalan. Pergi kat sini, belok sini, belok sini. Ini jalan dia. Tapi kalau nak ikut sesaran, sesaran daripada sini ke sini teruslah. So ini adalah sesaran. Yang ini jalan yang cikgu lalu. Yang kita jalan ni adalah jarak. Sesaran adalah jarak lintasan terpendek. Cikgu pernah juga terfikir, syoknya lah kalau ada pintu Doraemon. Dia ibarat pintu Doraemon tu adalah sesaran daripada satu titik kepada satu titik. Itu dululah fikiran cikgu. Tapi betul lah. Pintu Doraemon tu dia mengambil konsep sesaran di mana start daripada satu titik ke satu titik, jalan paling dekat. Jalan paling dekat untuk pergi dekat situ. So itu sesaran. Next, kita tengok untuk laju pula. Dia ada beza tau antara laju dengan halaju. So laju jarak bahagi dengan masa. Ini cikgu cepatkan saja. Okey. Laju adalah jarak bahagi dengan masa. Kalau halaju, sesaran bahagi dengan masa. So nampak tak kat sini? Laju, kita ada laju dengan laju purata. Beza laju dengan laju purata, laju pada waktu tertentu. Kalau laju purata, keseluruhan. Contoh, berapa laju kereta cikgu tengah bawa sekarang? Contoh cikgu tengah bawa kereta, okey berapa laju kereta sekarang? Cikgu tengok je lah meter kereta cikgu. So mungkin cikgu tengah drive, okey 80 km sejam. Okey itu laju. Tapi kalau laju purata, okey berapa laju purata cikgu bawa kereta daripada Perak sampai ke Selangor? Masa berapa? Perak ke Selangor dalam 50 km. So 50 km cikgu bawa kereta dalam masa sejam. So 50 bahagi dengan
1 jam. So maksudnya cikgu bawa 50 km sejam lah slownya. So yang itu adalah laju purata di mana jumlah jarak yang cikgu lalui bahagi dengan masa yang diambil. Esok cikgu nak balik kampung. Dah boleh rentas negeri. Ada lagi ke yang rasa macam nak balik kampung? Syok nak dapat balik kampung. Rindunya nak balik kampung. Kan? So dalam masa nak balik kampung tu awak bolehlah cuba kira laju purata kenderaan awak. So contohlah kalau nak balik kampung kan, you tengoklah map siap-siap okey berapa tak ada kampung. Tak apa daripada bandar ke bandar pun tak apa. Janji. Tapi kalau cikgu daripada kampung ke kampung sekarang ni, cikgu dekat kampung. Tapi kampung husband cikgu lah. And then balik ke kampung mak cikgu, tak jauh pun, dekat je. So bolehlah cuba kira dia punya laju purata kenderaan tersebut. So maksudnya berapa jauh bahagi dengan berapa masa yang diambil. Itu adalah laju purata. Ini contoh sahajalah. Contoh apa? Contoh soalan di mana jarak bahagi masa. Dekat sini laju pelari pada kedudukan A. Maksudnya kedudukan tertentu. Berapa laju cikgu bawa? Ini ibarat macam kena speed trap lah kan. Contoh kalau kita bawa biasa kita bawa 100 je. Ada satu masa tu kita rasa macam nak speed up, kita tekan sampai 120, tiba-tiba pak. Kena speed trap. So speed trap tu dia tangkap pada waktu tertentu. Waktu tertentu. Okay, that time you bawa 121 km per hour. Betul lah 121 km per jam. Walaupun dia punya had laju 120 kilo sejam. Tapi bila you lebih sikit, you kena speed trap. Nak tak nak, you kena bayar saman. Okay. So, itu laju. Kalau laju purata, laju purata berapa jarak keseluruhan? Jarak keseluruhan adalah 100 meter. Berapa masa yang diambil keseluruhan? 10 saat. Jadi, laju purata adalah 10 meter per second. Untuk budak ni berlari lah. Okey, contoh kalau cikgu nak tanya, awak boleh tak kira jumlah jarak daripada Pening sampai ke Perak? Sekejap, cikgu kena tengok map ni. Mana map? I share you map lah. Share map. Betul lah, boleh. Sekejap cikgu stop share kat sini. Cikgu nak awak kira berapa purata berapa purata laju purata untuk kenderaan yang dibawa oleh cikgu. Share screen. Okey. Kita tengok jarak antara Pening. Cikgu start pindah minggu lepas. Tapi masa yang diambil sangat-sangat lama tau. Okey. So search here. Pulau Pinang. Okey. Penang. Direction. Kita tengok berapa kilometer je. Right. Your location. Mana your location? Cik Bagan Datuk. Bagan. Okey, Bagan Datuk Perak. So kita patah balik. So maksudnya daripada Pening ke Bagan Datuk, jaraknya adalah 266 kilometer. Okey, so kira yang ni. Sekejap, cikgu escape dahulu. Cikgu nak tengok awak punya jawapan. Siap sedia dengan kalkulator. Okey, so jarak daripada Pulau Pinang ke Perak adalah 266 kilometer. Okey, so perjalanan cikgu start daripada pukul 11, cikgu sampai Pulau Pinang pukul 5. Di mana cikgu berhenti solat, makan selama 1 jam. Betul lah? Cikgu start pukul 11, cikgu sampai pukul 5. Berhenti makan sejam setengah macam tu, kira macam dalam sejam lah. Lebih kurang macam tu. Okey, so cikgu nak awak kira laju purata kereta cikgu bawa. Daripada Pening sampai ke Perak. Sekejap cikgu ambil kertas. Boleh tak kira? Ikut persamaan tadi. Persamaan laju purata adalah jarak keseluruhan adalah apa sih? Berapa? 266 kilometer. Okey.
bahagi dengan masa. Pukul 11 sampai pukul 5 tolak 1 jam. Berapa jam? Cuba kira. 11, 12, 1, 1, 2 rehat. 12, 1, 2, 3, 4, 5. 6 jam. Okey. 6 jam tolak 1 jam cikgu rehat. So total 5 jam lah. Okey. Aha. So dapat tak? Cikgu stop share kat sini. 53.2 kilometer sejam. Okey, betul. 53.2. 266 bahagi dengan 5 jam. Okey, yes, betul. 52 lagi. 53.2 kilometer per jam. So memang slow gila cikgu bawa kereta. Itu tak termasuk sebab ini laju purata akan jadi lebih kurang daripada laju semasa. Dia boleh jadi masa cikgu lalu dekat highway, okay, contoh cikgu masa cikgu lalu dekat highway, cikgu buat laju. Tetapi bila nak keluar dekat highway, cikgu stop. Lepas tu ada traffic light, cikgu masuk jalan kampung, jalannya bengkak-bengkok, lagi slow. So maksudnya dekat highway mungkin cikgu boleh bawa dalam 80 ke 90 km sejam. Tapi dekat jalan kampung, jalan bengkak-bengkok, nak tak nak cikgu kena bawa dalam 40 ke 50 km sejam. So jadi laju purata daripada Pening sampai ke Perak, okey, dia boleh jadi dalam 53.2 km sejam sahaja. Tapi memang lama gila rasanya. Lagi satu memang cikgu tak boleh bawa kereta laju time tu sebab angkat barang, bawa barang banyak-banyak. And then yang kelakarnya kan, cikgu gerak 2 kereta tau. Cikgu bawa kereta dekat belakang, husband cikgu bawa kereta dekat depan. And then setiap kali kalau ada roadblock, polis akan tahan lah. Polis tahan. Nak ke mana ni? Bagi surat. Okey, pindah tuan. Lepas tu, dia tengok kat belakang tu apa? Sebabkan belakang banyak barang tutup. Barang lah kan? Tengok, oh okey. Lepas tu, husband cikgu lepas, cikgu pula dekat kereta belakang. Sama ke dengan kereta depan? Dia cakap macam tu. Polis tu lah tanya, sama dengan kereta depan ke? Sebab borang sama. Itu satulah. Pasal masa cikgu balik hari tu lah. Okay, so faham laju dengan laju purata. Sorry. Laju dengan laju purata. Sekejap cikgu share screen balik. Kita patah balik kepada slide. Okay. Kemudian sekarang ni kita nak tengok hal laju pula. Hal laju. Hal laju bukan hal laju Okey. Hal laju ditakdirkan sebagai kadar perubahan sesaran. Okey, tadi awak perasan kan sesaran tu apa? So sesaran tu adalah jarak paling dekat untuk pergi ke satu tempat. Okey, so unit bagi sesaran adalah meter per saat. Okey. Biasanya dia akan guna meter per saat lah di mana sesaran bahagi dengan masa. Unit untuk sesaran boleh jadi meter, boleh jadi kilometer. Cuma bezanya kita kena tahulah beza jarak dengan sesaran. Jarak adalah laluan yang kita lalu. Sesaran adalah yang terdekat daripada satu titik ke satu titik. Okey. So yang ini contoh pengiraan lah untuk sesaran. Dia punya ni sebelah sini tadi. Okey, hal laju, hal laju antara A ke B. Ya, untuk soalan yang pertama tadi dia tanya apa Sebab okey, untuk soalan yang pertama tadi dia tanya hal laju kereta daripada titik A ke O. Boleh kira tak? Titik A ke titik O. Okey, A ke O. Ini soalan yang pertama lah. Hal laju kereta dari titik O ke A. O ke A. Sorry, terbalik. So, daripada O ke A, kalau kita nak tengok sesaran dia berapa? 4 meter. So, kita boleh ambil 4. Sorry. So, 4 meter bahagi dengan masa 2 saat. So, jadi kita akan dapat 2 meter per saat. And then, soalan yang seterusnya, hal laju kereta daripada titik A ke B. Daripada A ke B, sama juga. Kalau kat sini daripada A ke B,
Kita tengok sasaran A ke B berapa? 4. Ya, 4 dengan 8. So, jarak dia adalah, sasaran dia adalah 8 tolak 4. Okey. Masa dia berapa? Masanya kat sini tetap 2 saat. So 8 tolak 4, 4 bagi 2, 2. Masih lagi 2 meter per saat. Okey. Ataupun S negatif 1. And then last soalan tanya, had laju kereta daripada kosong pula O ke C. So maksudnya daripada sini ke sini. So sasaran daripada OC adalah 12 meter. Okey. Masa yang diambil 2 tambah 2 tambah 2, 6. 6 saat. Jadi 12 bagi 6, 2 meter per saat. Sama sahaja. Okey. So far faham kat sini? Yang penting awak kena tahu sasaran dia macam mana. Berapa sasaran dia. Yang ini sasaran dia sama je lah sebab kereta ni jalan-jalan straight. Kalau jalan tak straight, jalan mengkang-mengkok, contoh jalan dia macam ni. Kalau ditanya sasaran daripada mana, sasaran adalah daripada sini ke sini straight. Itu sasaran dia. Okey. Ini soalan tadi. Kemudian kita pergi kepada pecutan. Okey. Pecutan. Sekejap. Okey. Pecutan. Pecutan ialah apabila sesuatu objek mengalami perubahan hal laju. Okey. Perubahan hal laju baru kita boleh panggil sebagai pecutan. So kalau macam pecutan peperiksaan, pecutan untuk apa? Ulang gaji ke? So maksudnya makin laju. Dia sama ada makin laju ataupun makin slow. So perubahan tersebut daripada tak laju kepada laju. Daripada tak laju kepada laju. Tak laju kepada laju. Apa cikgu sebut ni? Daripada tak laju kepada laju. Daripada laju kepada tak laju. So maksudnya pecutan tu boleh semakin laju ataupun semakin perlahan. Macam itulah. Okey, itu adalah pecutan. So pecutan ditarifkan sebagai kadar perubahan had laju. Contoh kalau kita bawa basikal, first kita nak start lambat sikit, betul tak? Kita nak kayuh, tapi bila kita dah steady, okey laju je kita kayuh. Tapi bila kita dah steady, tak ada perubahan had laju. Tak ada perubahan had laju, maksudnya kat situ pecutan kosong. Contoh ibarat macam cikgu bawa kereta 80 km sejam, steady je 80 km sejam. So kat situ tak ada pecutan tau. Kereta cikgu tu tak memecut. Tapi kalau kereta cikgu tengah steady pula, tak bergerak, okey cikgu start engine, cikgu tekan minyak, okey kat situ pecutan dia meningkat. Ada pecutan kat situ. And then kalau cikgu nampak traffic light kat depan, cikgu tekan minyak. Dia nak meninggal ke? Siapa punya kerja? Traffic light kat depan tekan minyak. Tak, tekan brake. Sorry. So contoh cikgu nampak traffic light kat depan, okey cikgu tekan brake. So dekat situ kelajuan kereta cikgu semakin berkurang. So maksudnya kereta cikgu mengalami pecutan yang berkurangan. Pecutan yang berkurangan ke? Ada pecutan lah kat situ sebab ada perubahan hal laju, sorry. Bila ada perubahan hal laju saja akan ada pecutan kat situ. So kat sini kita akan tengok dari segi perubahan hal laju dan masa yang diambil. Contoh macam tiba-tiba cikgu bawa kereta steady 80 km sejam, tiba-tiba ada oing-oing melanggar. Ada oing-oing melintas di hadapan. Brake mengejut. So maksudnya kat situ ada pecutan sebab ada perubahan hal laju. Pernah jadi tau benda ni. Tapi bukan cikgu lah bawa kereta, my husband lah bawa kereta. Cikgu tidur dalam kereta. Tengah dia bawa, cikgu tidur. Lepas tu masa lalu jalan kampung tu kan dia bawa steady seorang. Dia seorang lah bawa kereta, cikgu tidur. And then tiba-tiba dia menjerit. Lepas tu dia cakap babi-babi. Dia menjerit tau. Dia break mengejut. Nasib baik cikgu pakai seatbelt. Dia break mengejut. Lepas tu dia menyumpah babi-babi.
Tapi cakap kenapa ni? Tak baik tau mencarut. Apa mencarut kat depan tu memang ada orang tengah melintas. Sebaik tak terlanggar. Sudah. Itu pengalaman lah. Lalu jalan apa area Perak dekat apa? Dekat ada satu kawasan tu dia memang kawasan kelapa sawit. Melawat kampung. Tapi serius. Oing-oing kalau dia melintas dia memang tak boleh tak tengok kiri kanan, dia memang main jalan je. Ah. And then ada lagi satu tau dia punya kisah. Sama juga tapi yang ini jalan daripada jalan yang daripada Kelantan ke Terengganu, lalu jalan yang tu nak ke balik ke Penang lah. So jalan tu memang jalan kiri kanan hutan lah kan. Hutan dia macam ada highway lah. Dia macam contoh kan ini jalan. Okey ni jalan. Lepas tu kat tengah-tengah ni kan ada penghadang. Penghadang antara jalan dengan yang sebelah tu. So oing-oing ni, anak oing-oing ni kan. Cikgu sebut oing-oing so ya. Anak oing-oing tiba-tiba dia melintas. Lepas tu sampai kat sini dia tak boleh nak lompat tau. Dia tek kat situ melompat tapi tak boleh lepas ke sebelah. Lala dia patah balik. Yang kecil je kat sini melompat toing. Lala dia berputus asa dia patah balik. Tapi nasib baiklah dia tak arwah kat situ. Tapi kadang-kadang kan kalau kita langgar dia, tapi dia tak apa-apa. Kereta kita yang kemik. Itu kalau yang besar lah. Okey, sambung. Cikgu dah start mengarut dah ni. Okey, so itu kita bercakap tentang pecutan. Pecutan kat sini, orang ni dah tak kayuh basikal lagi. Okey, had laju dia kosong. Bila dah start berjalan, okey, ini had laju dia. Okey, so kat sini ada perubahan had laju. Okey, kita nak kira pecutan, kita ambil had laju akhir tolak dengan had laju awal. Sebab tu pecutan ada positif, ada negatif. Kalau macam ni, had laju akhir kita 4, had laju awal kita kosong. Dia jadi 4 tolak dengan kosong bahagi masa yang diambil 5 saat. So 4 bahagi 5 berapa? Wait. 4 bahagi dengan 5. 0.8. Jadi pecutan kat sini adalah sama dengan positif 0.8. Positif lah. Sebab dia pecutan dia semakin meningkat ke halaju. Halaju dia semakin meningkat. So pecutan dia positif. Tapi kalau yang macam brake tadi, bayangkan kita tengah bawa kereta pada halaju 80 km sejam. Ya ini cikgu main kilometer je. Cikgu ambil 8 lah. 8 meter per saat. Okey. Lepas tu kita nak brake, last dia adalah kosong. Halaju akhir dia adalah kosong. Sebab kita berhenti kan. So 0 meter per saat. So ini dia punya halaju akhir. Halaju awal. Ini U. Ini kita punya U. Ini kita punya V. So bila 0 tolak 8, dia jadi negatif 8. So jawapan kita ada negatif kat sini. 0 tolak 8, negatif 8. Bahagi dengan berapa masa yang ambil? Contoh masa yang dia ambil 5. So 8 bahagi, negatif 8 bahagi 5. So negatif 8 bahagi 5 berapa? Okey, contoh kat sini jawapan kita dapat negatif 1.6. Meter saat negatif 2. Sorry. Okey, yang ini unitnya meter saat negatif 2. Okey, itu untuk pecutan. Okey, ada apa-apa soalan ke buat masa sekarang? Okey. Pecutan, perubahan halaju bahagi dengan masa yang diambil. Untuk persamaan dalam bab ni, mesti bahagi dengan masa. Jarak bahagi masa, sesaran bahagi masa, perubahan halaju bahagi dengan masa. Semua ada kaitan dengan masa. Okey. So contoh kat sini, ini contoh lah. Yang ini yang tadi cikgu cakap bernilai negatif adalah nyah pecutan. Okey. So
Keadaan ini menunjukkan basikal itu mengalami nyah pecutan. Bila kita tekan brake, okey, kita nak berhenti, itu adalah nyah pecutan. So maksudnya pecutan dia semakin berkurang. Okey, nyah pecutan. Kemudian kita tengok menyelesaikan masalah melibatkan laju, laju purata, hal laju dan pecutan dalam kehidupan seharian. Okey, penggunaan rumus. Contoh soalan nombor 1. Dekat sini soalan tanya laju purata. Boleh kira tak laju purata? Kalau laju purata, dia mesti jarak bahagi dengan masa. Okey, kira. Cikgu dah bagi formula jarak bahagi dengan masa. Berapa dapat? Kira. Kalkulator. Gunakan ia dengan sebaik mungkin. Cepat tulis jawapan. So hari ini mungkin kita tak akan ada quizzes. Quiz ke apa. Kalau ada quiz pun tak banyak soalan. Sebab kita banyak jawab soalan dalam ni je. Cepat. Cepatlah. Jarak dia berapa? Maklumat kita kena cari. Okey. Yang ini 100 meter. Okey, ini dia punya jarak. Masa dia. Okey, masa dia yang ini. 12.58. Okey, berapa? Cepatlah. Okey, terima kasih. 7.9. Okey, 7.9. Tengok jawapan. Okey, betul. 7.95. Okey. Kalau untuk jawapan, cikgu sarankan awak tulis 2 angka bererti. 2 angka bererti dekat 2 titik perpuluhan ataupun 2 angka bererti lah. So kat sini 2 titik perpuluhan kita ambil 95. Jawapan awak betul, tapi kalau untuk kertas 1 tak ada masalah sebab diberi pilihan jawapan. Tapi kalau untuk kertas 2 yang berkaitan dengan kira-kira, okey, kita ambil 2 titik perpuluhan dekat belakang ataupun 2 angka berti. 2 angka berti ni bermaksud kalau awak kira-kira awak dapat okey 0.00. Janganlah cikgu cakap 2 titik perpuluhan awak ambil 0.00 jangan. So 0.00 contoh jawapan 0.0012. Ambil 2 angka bererti belakang macam ni. Okey. Itu suggestion cikgu lah. Okey, kalau ada cikgu cadangkan 3 angka bererti pun tak ada masalah. Sebenarnya lagi banyak angka, lagi okey sebenarnya. Sekurang-kurangnya 2 angka bererti. Okey. So yang ini, contoh soalan yang kedua ni dia minta banyak ni. Dia minta laju, dia minta sesaran, dia minta hal laju. Okey. Kita tengok soalan ni. Sebuah kereta bergerak dari titik A ke B. So A ke B yang jarak 800 meter dalam masa 65 saat. Okey. 800 meter 65 saat. Kemudian kereta itu berpatah balik daripada B ke C. So maksudnya dia pergi sini. Okey, dia pergi. Kemudian dia patah balik. Dia patah balik ke C. Okey. Pada jarak 350 meter dalam masa 30 saat. Okey, so maksudnya dia patah balik dari titik B ke C pada jarak 350. Okey, patah balik 350 masa 30 saat. Sekarang ni kita nak kira laju kereta pada titik B. Macam mana nak kira laju kereta pada titik B? Dekat sini kita kena tengok laju kereta tu. Laju adalah jarak bahagi dengan masa. So kita akan guna point yang atas sekali. So jarak antara A ke B adalah 800 meter. Laju kereta tu pada titik B, okey. Jarak dia 800 meter. Tak jelas sangatlah cikgu punya pen ni. Cikgu tukar color lain.
Warna merah, cikgu tukar balik biru. Okey. So, 800 meter bahagi dengan berapa masa dia? 65 saat. Okey. So, itu untuk laju kereta. Ini untuk yang A. Okey, dapat berapa? 800 bahagi dengan 25. Yang lain mana? Kalkulator? Yasmin. Siapa lagi yang ada kat sini? Piazza, Nurin, Nurdiana. Kalkulator mana? Okey, bagus. Okey, yes, betul. Kita dapat 800 bahagi dengan 65. Okey, 12.307 ataupun 12.31 lah. Okey, 31 ya anak-anak kita bundarkan tu. 12.307 kena bundarkan. Okey, bundarkan kita akan dapat 12.31 meter per saat. Tak muat lah. Meter per saat. Okey. Kemudian, dia cakap tentukan jumlah sesaran yang dilalui oleh kereta itu. Okey. Kalau sesaran maksudnya daripada titik A ke titik yang seterusnya. Yang last sekali sebelum first dengan last. First dia yang ini A. Last dia berhenti dekat mana? Dekat C. Dia pergi patah balik. Okey. So sekarang ni A ke C. Kita nak cari jarak daripada A ke C ni. Sesaran ni. Sebab sesaran adalah tempat paling, jarak paling dekat. So kita tahu sini ke sini 800. Yang ini ke sini 350. So boleh cari tak A ke C ni? Boleh. So macam mana cari? A ke B 800, B ke C 350. So dia sebenarnya sesaran adalah 800 tolak 350. Okey, berapa? 450. Yes, betul. 800 tolak 350. So kat sini sesaran adalah sini ke sini 450 meter. Okey, kemudian bila dia tanya hal laju, tu sebabnya penting dia tanya pasal sesaran tadi. So dia tanya pasal sesaran. Sebab hal laju, formulanya adalah sesaran bahagi dengan masa. Kita punya sesaran tadi adalah 450 sahaja. 450 meter. Okey, masa yang diambil, total masa perjalanan, dia tu berapa? So, total masa perjalanan dia adalah 65 saat dengan 30 saat. Jadi, total masa perjalanan adalah 65 tambah dengan 30, berapa? 95 saat. Okey, so berapa dapat? 4.74. Okey, bagus Yasmin. Betul, kita dapat 4. Okey, thank you Nurin. 4.74 meter per saat -1. Meter per saat. Mana meter per saat -1? Meter per saat ataupun meter saat -1. Okey, so itu cara dia. Kenal pasti maklumat yang dibagi. Ingat dia punya formula. So ini dia punya jawapan tadi. So betul lah. 12.31, 450 dan 4.74 meter per saat. Okey. Selesai. Ini contoh Usain Bolt. So Usain Bolt ni kalau dalam lumba lari, diorang akan ambil meter per saat lah. So Usain Bolt berlari dalam keadaan pegun dan mencecah hal laju 10.44 meter per saat di garisan penamat. 100 meter dalam tempoh 9.58 saat. Okey, dia tanya berapa pecutan. Okey, so bila kita cakap pasal pecutan, ingat balik pecutan adalah V tolak A bahagi dengan apa? Masa, betul tak?
Bahagi dengan masa. So, kita tengok kat sini. Okey. V tolak U, sorry. V adalah halaju akhir tolak halaju awal bahagi dengan T tu adalah masa. So A ni adalah simbol untuk pecutan. Sorry tadi cikgu saya tulis. Okey, A adalah pecutan. So halaju akhir dia adalah 10.44. Halaju awal dia adalah kosong sebab orang lumba lari memang dalam keadaan pegun. Starting daripada keadaan pegun. Okey. So masa yang diambil adalah 9.58 saat. So dia punya pecutan adalah 1.09 meter per saat kuasa 2. Meter second negatif 2. Meter saat negatif 2. Okey. Halaju akhir tolak halaju awal bahagi dengan masa. Sebab dekat sini halaju akhir dia bukan kosong. Sebab halaju yang last dekat garisan penamat itulah last dia punya. Ni, garisan penamat jarang ada orang terus berhenti. Dekat garisan penamat dia akan mesti lari depan sikit baru berhenti. Dekat situ dia dah jadi nyah pecutan. Biasanya kalau orang lumba lari, dia lari laju. Lepas dia garisan penamat, okey, dia akan start slow down. Dia tak akan berhenti terus. Dia akan slow down, baru berhenti. Di mana lepas je dia melepasi garisan penamat, dia akan mengalami nyah pecutan. Sampailah berhenti. Okey. Ni contoh, banyak contoh soalan dekat sini. Contoh kat sini. Syafiq berlari dari titik mula R pergi dekat S. Lepas tu jarak dia 100. Utara S, dia berlari pula pergi T. Suka hati je budak ni lari ke R, lari ke T. S lari ke R, lari ke S. S lari ke T. T lari ke U. So jumlah masa yang diambil ialah 60 saat. Banyak soalan dekat sini minta. Dia minta jarak, dia minta laju purata, sesaran, halaju. Okey. Kita tengok satu-satu. Kalau jarak, kita tengok keseluruhan. Keseluruhan jarak yang dia dah lalu. Mana? Dari sini. R lari ke S. S lari ke T. T lari ke U. So jarak ni 100 tambah dengan 150 tambah dengan 100. Jadi jarak yang dilalui adalah 350. Senang je ini. Kan? 350 meter. Okey. Next. Bila dia minta laju purata. Laju purata adalah keseluruhan jarak bahagi dengan masa. So jarak kita dah ada 350. Masa yang diambil berapa masa? Berapa masa yang diambil? 60 saat. So bahagi dengan 60 saat. Okey, berapa? Senang je sebenarnya soalan macam ni. 350 bahagi dengan 60. 360 bahagi 60. 360 pula. 350. 350. 5.83. Okey, betul. So dapat 5.83 unit meter saat negatif 1. Okey. Laju purata dah dapat. Kemudian kita nak cari sesaran. Okey, kalau sesaran, okey. Sesaran ni daripada sini ke sini je kan terus. R ke U, sini ke sini. Berapa tu? Dia bergerak dalam bentuk peta sebenarnya. Berapa jarak daripada R ke U? Sebab sesaran tu yang paling dekat. Paling dekat macam ni je lah. Berapa? Samalah atas ni. Sama je. So jadi 150
meter. Sesaran tu kan yang paling dekat. So daripada R terus pergi U. Berapa jarak dia? Okey. Dan last kali H laju. H laju adalah sesaran bahagi dengan masa. Sesaran kita 150. Masa kita 60. Bahagi dengan 60. So dapat berapa? Tolong kirakan. 150 bahagi dengan 60. Okey, betul? Aku semangat. 2.5. Okey, 2.5 meter saat negatif. Negatif 2 pula, negatif 1. Sorry. Negatif 2 tu untuk pecutan. Ini baru hal laju. Okey, settle. Okey. So next, ini je punya jawapan tadi. Jawapan tadi, betul lah. 350. Sorry. Kan. So 350. Okey, betul. Betul. Ke arah timur. Ke next. Kat sini menyelesaikan masalah melibatkan laju, hal laju purata. Laju purata, hal laju dan pecutan dalam kehidupan seharian. Okey. So, dia ada jangka masa detik. So, jangka masa detik bergetar 50 getaran sesaat. So, maksudnya dalam masa 1 saat, dia akan ada 50 detik. So, dekat sini kita akan tengok dia punya jarak bahagi dengan masa lah. 1 detik ialah sela masa di antara 2 titik berturutan pada pita detik. So, ini pita detik ni. Pita detik ni dia akan dalam masa 1 saat, contoh kalau kita nak gerakkan satu barang kan. Contoh cikgu nak gerakkan kereta mainan. Cikgu tak ada kereta mainan. Boleh lah. Okey, dia ibarat macam ni. Lepas tu, bayangkan contoh ini macam kereta mainan. Lepas tu dekat bahagian belakang tu, pita detik tu sebenarnya macam kertas je. Sekejap cikgu gunting. Okay. So, kita ada kereta. So, dia akan tampal dekat belakang, dia macam ni kan, dekat belakang kenderaan. Okay, bila kenderaan tu bergerak, kat sini dia akan ada macam, ada benda pegun kat sini kan. Okay, so dia akan stamp ketik benda ni, tekan dalam tempoh satu saat 50 kali tekan. So macam lebih kurang macam tu lah. Tapi tangan cikgu ni tak adalah selaju boleh gerak sampai macam tu. Tapi perumpamaan dia macam tu lah. Dia kereta tu gerak. So nanti you akan nampak dekat dia punya ni. You akan nampak dot. Mana? Okay. So you akan nampak dot. So you akan nampak dot macam tu lah. Okay, maka 1 detik mewakili 1/50 saat ataupun 0.022 saat. So ini benda tu, get photo. Get photo ialah peranti masa yang digunakan untuk mengukur gerakan yang sangat laju dalam jangka masa yang pendek dengan tepat. Okay, ini get photo sesuai digunakan untuk menentukan pecutan jatuh bebas, tempoh ayunan bandul atau hal laju troli yang meluncur pada trek. Okey. Macam inilah cara dia nak kira. Okey. Panjang pita berapa masa yang diambil? Sebab kita tahu benda tu akan berdetik 50 kali dalam masa satu saat. Jadi dalam contoh kat sini ada 5 detik. Okey, 5 detik 10 cm. So maksudnya kalau 5 detik, kita tahu 1 detik tu adalah 0.02 saat. Jadi kita boleh kenal pasti, okey kalau 5 detik berapa masa yang diambil untuk 5 detik tu. Panjang dia berapa. So kita boleh kira hal laju dekat situ. Di mana kita tahu dia punya panjang.
Jarak dia berapa? 10 cm. Masa yang diambil adalah 0.1. Sebab ada 5 dot sahaja. Okey, dia ada 5 dot. 1, 2, 3, 4, 5 kali 5 dot ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So ada 5 detik, 0.05 darab dengan 0.05. 5 darab dengan 0.02. Okey, so kita dapatlah hal laju berapa? 100 cm per saat. Okey. So yang ini contoh titik tu, okey, menunjukkan bahawa benda ni apa yang berlaku pada dia. Contoh macam yang first ni, jarak antara titik tu sama saja, seragam je. So maksudnya kat sini kereta tu bergerak dengan hal laju yang seragam. Sama je dia bergerak. Sama je. Okey, tapi kalau nampak titiknya makin rapat, maksudnya kat sini hal laju bertambah secara seragam. Ataupun pecutan seragam. Okay. And then, kalau arah gerakan titik-titiknya rapat, lepas tu lama-lama jauh. Kat sini, hal laju berkurang secara seragam ataupun dalam arti kata lain, nyah pecutan seragam. And then, kalau kat sini kejap-kejap jarak, kejap-kejap dekat, kejap-kejap jarak, kejap-kejap dekat. So kat sini menunjukkan bahawa hal laju tidak seragam. Dapat? Boleh? Okey, graf gerakan linear. Okey. Graf ni pun awak perlu tahu juga, soalan pun suka juga tanya pasal graf ni untuk awak explain apa maksud graf tersebut. Okey. Dekat sini kita ada dua jenis graf. Yang pertama graf sesaran lawan masa dan lagi satu kita ada graf hal laju lawan masa. Okey, kita tengok graf yang pertama. Okey. So ini adalah graf sesaran lawan masa. Okey. So graf sesaran berlawan masa. You nampak ada yang naik, ada yang seragam. Okey, you nak kena tahu apa yang berlaku pada setiap keadaan ni. So sesaran bahagi dengan masa bermaksud kecerunan ni adalah hal laju. Sebab hal laju sama dengan sesaran bahagi masa. So kecerunan tu bermaksud hal laju. You tengok daripada kosong sampai dekat A. Besarkan sikit tak boleh. Sekejap cikgu. Okey, you tengok daripada kosong ke A, nampak tak dia naik? So kat sini hal laju dia seragam. So kecerunan dia adalah positif. So dia naik. So bila dia naik kat sini kecerunan pula. Hal laju dia seragam tapi positif. Okey. Tapi kalau awak tengok daripada A ke B ni kecerunan dia adalah sifar. Maksudnya orang tu dalam keadaan tak bergerak ataupun tak pergi mana-mana. So kat sini tak ada pergerakan. A ke B ni dia tak boleh ditetapkan kalau cikgu zoom. Maksudnya daripada A ke B tak bergerak. A ke B tu tak bergerak. Kemudian naik balik. Bila naik balik, okey, hal laju seragam semula. Okey. Dan bila dia turun, C ke D, okey, ini hal lajunya dah jadi negatif. Hal laju negatif, okey. So, dalam erti kata lain, sebenarnya dia bergerak pada arah yang bertentangan. Bergerak pada dalam arah yang bertentangan atau dalam erti kata lain sebenarnya dia patah balik. Dapat? Okey. So yang ini kosong hingga A, okey, itu hal laju dia seragam. Dia pergi ke satu tempat. Lepas tu kalau sama, maksudnya dia tak bergerak. Kalau naik lagi, okey, maksudnya dia bergerak lagi. Hal laju dia seragam. Tapi kalau turun, maksudnya dia patah balik. Okey. Patah balik ataupun bergerak pada arah yang bertentangan daripada tujuan dia. Okey. So ini graf sesaran lawan masa. Yang inilah yang cikgu maksudkan tadi. Okey, kita tengok graf
halaju bahagi dengan halaju masa. Okey. So bila halaju bahagi masa, ada dua benda yang awak kena faham kat sini. Luas di bawah graf halaju masa adalah sasaran. Kecerunan dia adalah pecutan. Sebab apa? Pecutan adalah halaju bahagi dengan masa. Mana halaju dia? Yang ini. Bahagi dengan masa. So bila halaju bahagi masa, kita dapat kecerunan. So kecerunan tu adalah pecutan. So kalau kat sini awak perasan, untuk yang first, kosong sampai A. So dekat sini, halaju kenderaan tu seragam. Bertambah secara seragam sebab dia semakin meningkat. Okey. Kat sini, pecutan motosikal tu seragam. So pecutan dia, ada pecutan lah. Maksudnya dia meningkat secara seragam. Kemudian daripada A ke B, daripada A ke B ni sama. So kat sini, maksudnya halaju dia malar. Ataupun halaju dia tak berubah. Ibarat macam dia bawa 100 km sejam, 100 km sejam. Dalam tempoh 5 hingga 10. Dalam masa 5 saat tu, okey, halaju dia sama. Halajunya tetap 8 meter per saat, tak berubah. Okey. So A ke B, halaju motosikal adalah malar. Oh, ini cerita pasal motosikal. Okey, halaju dia adalah malar. Okey, pecutan dia adalah sifar. Kenapa? Sebab halaju dia tak berubah. Halaju dia sama saja. Ingat balik pecutan V tolak U bahagi dengan masa. Kalau halaju asalnya 8, halaju akhir 8, halaju awal dia 8, 8 tolak 8 kosong. So pecutan dia kosong. Kemudian bila turun, okey, bila dia turun daripada B ke C, okey, halaju motosikal berkurang secara seragam. Maksud seragam ni, okey, dia berkurang secara samalah dia punya pengurangan dia tersebut. Kemudian pecutan motosikal adalah dia punya pecutannya semakin, ini kalau turun bawah, ini nyah pecutan. Okey, berkurang itu adalah nyah pecutan. And then lagi satu awak kena ingat, luas di bawah graf halaju masa adalah sesaran. So dekat sini kita boleh kira berapa sesaran yang dia dah, sesaran jarak yang apa? Sorry. Kita boleh kira sesaran dia dengan mengira luas bawah graf. Macam mana nak kira luas bawah graf? Dekat sini 8 darab 5 bahagi 2, 20. 10 tolak 5, 5. 5 darab 8, 40. Sini 20. Okey. So, sesarannya adalah 40, 20, 20, 80. Sesaran adalah 80 meter. Itu sesaran. Sesaran adalah luas bawah graf. Betul kan? 5, 10 tolak 5, 5. 5 darab 8, 40. Betul lah. Okey. So kita tengok contoh. Ini yang cikgu terangkan tadi. Kita tengok contoh sikit. Lepas tu kita teruskanlah. Okey. So kita tengok contoh kat sini. Yang pertama, soalan berapa sesaran kereta mainan selepas 4 saat yang pertama. 4 saat yang pertama, macam mana nak tahu? Okey, tengok mana 4 saat. Berapa sesaran dia? Okey, 6. Macam tu je. Kemudian ditanya berapa halaju kereta mainan dari 3 saat hingga 5 saat. 3 saat mana? Yang ini. 5 saat mana? Yang ini. So you kena cari kecerunan dia. So kecerunan awak boleh cari. Kecerunan kat sini 8, ini 5, 8. Yang ini 3, 4. 3, 4. So kecerunan yang ini kita kena cari kecerunan. Okey.
Kecurunan apa? 8 tolak 4, 5 tolak 3. Berapa? 2 meter per saat. Okey, macam tu je. Tak susah sangat pun. Okey, tu jawapan dia sama je. Okey, graf sesaran. Banyak soalan kat sini. Sekejap. Cikgu nak jam terus. Start. Sebab dah pukul berapa dah ni. Okey. Kita tengok pecutan graviti dan jatuh bebas. Sikit. Banyak sebenarnya. Okey. Ada dua benda yang penting kat sini. Pecutan graviti jatuh bebas dan lagi satu jisim dan inersia. Okey. Pecutan graviti. Nampak buah apple tu jatuh. So, semua objek di sekeliling kita ditarik ke bawah ke arah pusat graviti bumi oleh daya graviti bumi. So, sebenarnya daya graviti sama. So, daya graviti menyebabkan satu objek sentiasa jatuh ke bawah. Suatu objek seperti buah apple yang jatuh akibat daya graviti bumi akan mengalami pecutan graviti. So, apa itu pecutan graviti tadilah? Pecutan graviti ni bila benda jatuh ke bumi, pecutan dia tu, itu adalah pecutan graviti. Jatuh bebas. Okey. So objek itu kita boleh cakap dia jatuh bebas bila dia jatuh di bawah tindakan graviti sahaja. Tak ada gangguan lain. Okey, itu yang kita panggil sebagai jatuh bebas. Contoh, kalau kertas jatuh tanpa dipengaruhi rintangan udara. Kalau nak jatuhkan sesuatu, tak ada gangguan rintangan udara. Dia sebenarnya kan ibarat macam cikgu nak jatuhkan ni dengan gunting tanpa gangguan rintangan udara ke angin ke, sebenarnya ini dan ini akan jatuh pada masa yang sama. Kalau tak ada gangguan langsung. Sebab kalau secara logiknya kalau kita jatuhkan yang ini, angin lebih senang nak tiup benda ni, lambat sikit jatuh lah. Ini jatuh dulu. Tetapi kalau jatuh bebas, sebenarnya dua-dua ni sampai pada waktu yang sama. Okey. Objek yang jatuh bebas mempunyai pecutan graviti yang sama tanpa mengira jisim. Tak kisah, ini ringan sikit, ini berat. Tak kisahlah, sorry. RIP siapa yang pakai earphone ke? Sorry. Okey, tak kisahlah dia lagi berat ke, lagi ringan ke, dia tetap sampai dekat lantai pada waktu yang sama. Kalau dia tidak dipengaruhi oleh benda lain. Dipengaruhi oleh rintangan udara. Kalau ada rintangan udara, lainlah. Okey. Walau bagaimanapun, jatuh bebas sebenarnya hanya berlaku dalam keadaan vacuum, iaitu dalam ruang yang tak ada udara. So maksudnya dekat sini tak ada rintangan udara. Sebab tu kalau dalam keadaan vacuum, dua-dua boleh jatuh dan sampai pada waktu yang sama. Dalam kebuk vacuum, sehelai bulu ayam dan bola tenis yang dijatuhkan dari ketinggian yang sama akan mendarat pada masa yang sama. Okey. Objek pegun, hal laju kosong, hal laju bertambah sampai dekat bawah. Dan hal laju dia sama untuk semua objek berat ataupun ringan. Tetap sama dalam keadaan vacuum, tak ada rintangan udara. Pecutan graviti. Dan ini cikgu tak sentuh sangatlah. Ini graf sesaran masa, dia melengkung sedikit. Okey. Ketika jatuh bebas, objek bergerak dengan hal laju yang lebih besar daripada hal laju asal. Hal ini kita akan dapat melalui nilai kecurunan graf yang lebih besar. Ke atas. Kalau yang kat bawah ni, dia punya pecutan dia. Okey, sebaik sahaja objek itu dilepaskan, objek bergerak dengan hal laju yang kecil. So ini akan kita dapat melihat nilai kecurunan yang kecil.
Next. Okey, graf gerakan objek bergerak melawan daya, yang ini anti-gravity. Graf laju masa. So yang ini bila anti-gravity, dia jadi terbalik. Bukan naik tapi dia turun. Okey, yang ini dia punya graf melengkung. Okey, last. Cikgu sentuh sikit pasal inersia. Inersia ni sebenarnya seronok. Cikgu suka inersia ni. Inersia ni yang membolehkan contoh macam kalau kita macam cikgu cakap pasal brake lah kan, pasal on tu kan brake. Cikgu dalam keadaan rehat macam ni. Bila brake, cikgu akan terkedepan, automatically terkedepan. Kenapa? Sebab inersia. Inersia ni adalah so inersia unitnya unit SI bagi jisim. Ini jisim. Inersia pula. Mana tadi? So inersia adalah sifat semula jadi satu objek yang cenderung untuk menentang sebarang perubahan keadaan asal objek dalam keadaan pegun atau dalam keadaan sedang bergerak. Macam cikgu sekarang, cikgu tengah bergerak kan, sebab cikgu macam ada smell something yang macam burning tau. I don't know what. Tak apa dah, nanti dulu dah. Macam pelik kan? Cikgu dah duduk balik. Dalam keadaan pegun ataupun yang sedang bergerak. Inersia ni bukan kuantiti fizik, maka tak boleh diukur, tiada nilai, tiada unit. Itu untuk inersia. Contoh nak tengok inersia. Nampak tak kursi cikgu ni? Kursi cikgu dalam keadaan pegun. Bila cikgu tolak, dia tetap nak bergerak. And then, kalau contoh cikgu duduk, nampak? Dia bergerak sendiri ke belakang. Macam itulah. So dia kalau dalam keadaan bergerak, dia akan kekal nak bergerak. Kalau dalam keadaan pegun, dia nak kekal dalam keadaan pegun. Itu inersia. Contoh kat sini, selalu jumpa trik ni. Trik ni dalam keadaan asal objek yang pegun, dia nak kekal dalam keadaan pegun. So bila kita tarik, dia still nak duduk dekat situ. So dia ibarat macam cikgu ada kertas. Nampak meja cikgu? Ni meja cikgu. Cikgu letak gunting atas ni. Kemudian cikgu nak tarik kertas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tak agak-agak? Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Gunting ni masih lagi nak ada kat sini. Tak tertarik pun sekali dengan kertas ni. Itulah inersia. Magic tak? Dia ada lagi satu trik. Yang air ni, lepas tu, dia letak shilling kat bawah, suruh tengok. Lepas tu dia picit. Itu tak ada kaitan. Itu mengarut. Cikgu ni kuat sangat mengarut ni. Next. So, ini apa yang cikgu buat tadilah. Kertas dengan gunting cikgu tadi. Itu perkena kawan je, betul. Itu buat perkena orang je. So kat sini dia sama macam konsep cikgu buat tadi. Cikgu letak kertas, cikgu letak gunting kat atas dia. Cikgu tarik kertas, gunting masih lagi atas meja. So kat sini sama juga, shilling tu tak bergerak. Kak buat tarik, shilling tu jatuh kat dalam air. Sebab apa? Shilling tu nak terkekal dalam keadaan dia. Ada lagi satu contoh. Yang ini. Objek dalam keadaan yang bergerak. Bila kita berhentikan, kita masih lagi nak dalam keadaan bergerak tersebut. So contoh kita naik, ini macam yang cikgu cakap pasal cikgu duduk dalam kereta, tiba-tiba brake tu lah. Tiba-tiba cikgu ke depan macam tu. Sebaik pakai seat belt. Kalau tak pakai seat belt. Kalau tak pakai seat belt, dah lama dah muka cikgu kena hempuk dengan dashboard. Sabar je lah. So that's why kalau you bawa you naik kereta, you nak tidur, you pakai seat belt. Kalau tak, merana. Merana. Sabar je lah. So ini, siapalah yang mengenalkan inersia tu. So inersia ni,
sejajar dengan hukum gerakan Newton pertama oleh Sir Isaac Newton. So, hukum gerakan Newton pertama menyatakan bahawa suatu objek akan kekal dalam keadaan asalnya, iaitu sama ada pegun ataupun sedang bergerak dengan laju malat. Okey, so itu yang cikgu masukkan tadi. Kalau dia dalam keadaan pegun, dia nak kekal dalam keadaan pegun. Kalau dia dalam keadaan bergerak, dia nak kekal dalam keadaan bergerak. Okey. Yang ni samalah. Sebab tu, benda yang ini hubungan antara inersia dengan jisim. Sebenarnya, lagi berat jisim sesuatu tu, lagi besar inersia dia. Dia ibarat macam kat sini ada dua, baldi kosong dengan baldi yang ada pasir. Baldi yang ada pasir tu lagi senang kita, lagi susah, sorry. Baldi yang ada pasir tu lagi susah nak kita gerakkan. Macam ada dua orang, seorang kurus, seorang yang akan berisi, yang agak berisi, siapa lagi senang nak kena tolak? Yang kurus lah. Yang besar, susah sikit kita nak tolak. Sorry. Okay. And then, kalau nak berhentikan pula, bila dah kita gerakkan, okay nak berhentikan, yang berat lagi susah nak berhentikan. Kenapa? Sebab inersia dia lagi besar. Sama juga nak tolak troli. Troli penuh lagi susah lah. Lagi susah lah nak tolak. Ibarat macam kereta cikgu dengan kereta husband cikgu. Kereta husband cikgu balik itu bawa barang sangat banyak. Kereta dia penuh gila. Seat semua lipat. Okay. So memang dia bawa slow sahaja. Kalau dia bawa laju, tiba-tiba dia nampak bonggol, dia break, habis semua barang-barang tu cerak ke depan. Dia akan, barang-barang tu akan menolak dia punya seat. Sebab apa? Sebab inersia. Objek dalam kereta tu bergerak dengan laju seragam, tiba-tiba kita break kereta. So objek tu akan terkedepan sedikit. Okay. Hubungan jisim dengan inersia. Okay, yang ini kalau guna benda tadilah. Okay, ini cikgu ini kesan inersia dalam kehidupan. Okay, kalau kita nak ketatkan tukul tu, kita boleh ketuk kat bawah. So yang atas tu akan turun ke bawah. Kalau payung, kita nak keringkan payung, okay kita pusing. Pusing, air tu akan terpercik keluar. Macam tu. Okay. Yang ini pasal kereta ni. Banyak kali cikgu sebut pasal kereta. Sebab tu kenapa pentingnya tali pinggang, pakai tali pinggang keselamatan sebab nak kurangkan inersia. So kalau kita tak pakai tali pinggang keledar ataupun tali pinggang keselamatan, benjol lah kat situ. Dah terlanggar dengan dashboard tu. Okey. Inersia ini kapal terbang. Okey. Semasa mendarat, kapal terbang yang berjisim besar tak dapat berhenti dalam jarak yang pendek. Sebab tu kalau you nampak lapangan terbang memang besar gila, jauh gila dia punya jarak. Sebab nak counter dia punya inersia tersebut. Oleh itu, landasan yang sangat panjang diperlukan untuk kapal terbang mendarat dengan selamat. Habis. Okey, ada apa-apa soalan tak? Okey. Are you okay? Okay. You can lap in me in the classroom. Okay? Okay. Dah boleh buat sound nanti kan. Okay, and okay. Okay, so kat sini, sekejap. Cikgu rasa ada apa? Cikgu stop sharing dulu. Okay. Ada quizzes tapi tak banyak pun quizzes punya soalan ni. Kita try jawab sikit sahaja. Kita try jawab. Lepas tu habislah kita punya kelas. Start a live quiz. Sekejap cikgu klasik. Cikgu bagi dia punya link lah. Hari ni kita buat quizzes saja. Continue. Okay, sekejap cikgu share screen. Boleh nampak ke? Tak ada. Cancel. Share a window. Yang ini. Okay. So, boleh masuk ni. Kita main sekejap. Lepas tu habislah.
kelas kita untuk hari ni. Nak laju je cikgu. Okey, boleh masuk sekejap. Cikgu pun nak masuk juga. Ah, sekejap. So, masuk, masuk, masuk. Jemput, jemput. Satu lima sembilan kosong kosong tiga. Tak ada lagi yang masuk. 159003. Okey, dah ada 2 orang dah. Aha, Yasmin dah masuk. Cepat sikit masuk. Cikgu, boleh tak link kat Oh, link. Sekejap, sekejap ya. Cikgu copy link. Copy link. Okey, nah, dah link. Okey, boleh masuk. cikgu? Okey. Cikgu berapa? Ha. 15. Boleh ke masuk? Dua orang je baru ni. Yang lain okey tak? Okey. So dah ada Yasmin, Fiaza dengan Jenny dah ada. Siapa dia yang ada dalam ni? Fiaza, Jenny. Okey, Diana dah masuk. Okey. So kita boleh start lah ni. Tak ramai pun kita punya kelas hari ni Minggu depan pun cikgu rasa kena buat petang juga sebab kelas malam tu ada apa? Um, apa namanya tu? Oh, you ada bengkel. Ah, okey. Lajunya korang jawab. Soalannya cikgu rasa macam tak susah sangat. Hal laju bahagi masa. Turun bawah. Kosong hingga 40 saat. Hal laju masa. 20, 30. 20. 20 darab 30. Okey. Eh, alamak ni dah masuk radiasi ni kita tak belajar ni. Cikgu tak perasan dia punya soalan. Soalan supposed to be daya dan gerakan ke? Ada satu soalan yang tak berkaitan cikgu jumpa.
Okey. Betul tentang gerakan linear. Okey, dah siap. Okey. So kat sini Fiaza nombor 1, kemudian Yasmin, dan sekarang ni cikgu nak tunggu sama ada Diana dan Jenny dapat menandingi. Ui, Nurin macam potong. Nurin dah potong Fiaza. Macam mana ni? Tinggal Diana dengan Nurin lagi. Aduh, Diana dah naik. Macam mana ni? Cepat sikit. Okey. So maksudnya kat sini Nurin jawab slow and steady ya. Nampaknya. Nurin dan Diana. Semua pandai cikgu. Semua pandai. Tapi kat sini kan awak nampak tak siapa paling pandai? Nampak cikgu? Siapalah yang comel kan? Punyalah perasaan. Aduh. Okey. Sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Okey. Wih. Dahsyat juga Nurin. Banyak juga ni. Okey, settle ah. Semua dah settle. Accuracy. Okay. So kat sini second place Nurin and then third place Diana. First place cikgu dia comel. Aduh. Okay, jap. Sebelum kita habis main sikit, kita tengok soalan mana yang selalunya bermasalah. Okay, yang paling banyak salah kat sini, cikgu nampak soalan nombor 8. Soalan nombor 8. Okay. So soalan dia, jika kedua-dua objek dilepaskan pada ketinggian yang sama dalam keadaan vakum. Okey. So kalau dalam keadaan vakum, dua-dua akan sampai ke dasar pada masa yang sama. Ingat tadi cikgu sebut? Okey, sama sampai kalau dalam keadaan vakum. And then next soalan yang ini, faktor yang mempengaruhi inersia satu objek yang sedang bergerak. Okey. Faktor yang mempengaruhi adalah jisim. Ingat tadi cikgu cakap pasal buaian tadi? So dia ada kaitan dengan jisim. Kemudian soalan yang ini. Oh, yang graf tadi. Okey, graf basikal ni. Okey, bila kita nak cari dia punya jarak, kita kira dia punya luas bawah graf. So bila kita kira luas bawah graf, kita akan dapat 900. Jawapannya adalah 900. Tambah yang segitiga dengan segi 4 tu. And then next, yang ini soalan nombor 6. Oh dah. Soalan nombor 9. Okey, yang manakah benar tentang graf? Oh, okey. So yang ini tak nampak graf ni, tak apa. So far cikgu rasa tak ada masalah. Make sure jawab dengan berhati-hati. Okey. Cikgu rasa sampai sini je dahulu kita punya kelas. Okey, so insya-Allah kita akan sambung lagi kelas kita minggu dah hadapan untuk bab terakhir tingkatan 4. Ya ke bab terakhir tingkatan 4? Oh yes, bab terakhir tingkatan 4 dan kita akan masuk untuk tingkatan 5 pula revision kita. So nota ni nanti cikgu letak dalam apa? Google Classroom tu. So cikgu letak dalam Google Classroom lah nota dia. Okey. So sampai sini sahaja dahulu. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Terima Okey, kasih. sama-sama. Waalaikumsalam. Terima Sama-sama. kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye. Salam, bye-bye. Terima kasih. Bye. Okay, bye. Bye.